Jadi tuan-tuan, ada sahabat kita bagi pandangan, betul, satu daripada masalah sebahagian daripada orang-orang PAS ialah mereka beranggapan bahawa parti politik yang mereka ikuti ini adalah sebahagian dari tuntutan iman. Ini yang jadi masalah. Okey, memang ada kaitan, saya nak jelaskan sedikit. Memang ada kaitan, tindakan kita, fahaman kita ada kaitan, betul. Tetapi bukan bermakna bila bersama dengan PAS itu bersama seperti kita bersama dengan akidah kita. Atau ketika kita keluar daripada PAS bukan bermakna kita keluar akidah kita. Kita lucutkan akidah kita, bukan. Ini sebahagian daripada pengikut PAS berfaham demikian. Mereka seolah-olahnya beranggapan bahawa bersama dengan PAS ini adalah bersama seperti bersama dengan Islam. Kalau keluar daripada Islam, murtad, kan? Ada yang berfaham demikian. Dan ini kena betulkan. Ini tidak ada nas dan tidak ada dalil, dan konsep ini tak betul. Baik itu, cuba tuan-tuan kalau ada masa lihat buku-buku Syekh Radhawi. Ada beliau sentuh soal taksub ini. Soal bahayanya kelompok-kelompok taksub. Mereka ini taksub kepada partainya, taksub kepada pemimpinnya, taksub kepada orang-orang tertentu. Ini sangat-sangat bahaya. Syekh Radhawi telah menulis hal ini cukup panjang lebar. Bahayanya taksub dalam gerakan Islam. Bayangkan, dalam gerakan Islam saja ada kelompok-kelompok yang taksub ini. Sebab bahayanya bukan kenapa, apabila dia bergantung dengan satu orang, dengan satu pemimpin, dengan satu parti ini, dan menganggap dan mengkultuskan parti tersebut, dia akan jadi bahaya, tuan-tuan. Sebab orang yang bertukar menjadi pemimpin ini tak semestinya orang baik. Mereka juga sekarang dah nampak, rakyat Malaysia sudah mula nampak apakah benar PAS ini boleh membawa Malaysia ini ke arah negara yang sejahtera, makmur, bahagia, aman, damai. Dulu diceritakan begitu kerana mereka membawa agenda-agenda yang cantik, yang Islamik, bagus. Tetapi apabila mereka berkuasa, rakyat sudah nampak mereka tidak bawa apa yang mereka cakap selama hari ini. RUU 355. Senyap. Jadi rakyat mula bertanya, walaupun sebahagian daripada ahli PAS ini masih taksub dengan pemimpin mereka, tetapi sebenarnya, wahai saudara-saudaraku yang masih lagi taksub, yang berlebihan taksub kepada orang tertentu, kepada tok guru, kepada parti dan sebagainya, cuba hati-hati. Ini bukan dari ajaran Islam. Ini bukan dari ajaran Islam. Jadi apabila kita taksub kepada seseorang sampai menafikan yang dia adalah manusia dan dia boleh buat kesalahan, dia boleh juga jatuh dalam keadaan lemah, kena lihat dari sudut itu. Kenapa kita nak mengangkat seolah-olahnya macam Hadi Awang ni wali Allah, tak boleh, tak ada buat salah, tak ada buat silap. Sekarang ni rakyat sudah nampak. Statement beliau baru ini sebenarnya mendedahkan apa yang ada dalam kepala ni, apa yang ada dalam kepala Hadi Awang dan pemimpin-pemimpin PAS yang lain. Sebab ini presiden, kan? Kalau presiden yang bercakap macam ini, suruh marah kepada kaki tangan awam yang tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional dan sebagainya, ini lambang kepada bankrupt, politikus yang sudah bangkrut. Dalam bahasa Indonesia kata bangkrut. Nampak sekali mereka sudah hilang idea. Nak bawa Malaysia ni ke mana dah tak tahu. Dah tak jelas nak bawa ke mana, nak menghancurkan negara ini. Ini persoalan penting, tuan-tuan. Jadi pada malam ini silakan kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit.
Tuan-tuan, kalau ada ramai yang kecewa, cukup ramai yang kecewa. Kecewa dengan PAS, kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS, yang jelas sekali mereka langsung tak bawa apa yang mereka cakapkan. Maka benarlah apa yang ditulis dan disyarahkan oleh Syekh Qaradawi tentang bahayanya taksub dalam gerakan Islam. Gerakan Islam ni pun ada penyakit macam ni kalau tak berhati-hati. Kan selalu ni tak boleh, kita kena wala kepada pemimpin. Wala kepada pemimpin betul kalau pemimpin itu masih betul, kalau pemimpin tersebut membuat sesuatu yang baik untuk rakyat, kalau pemimpin tersebut melakukan sesuatu yang benar dan jujur sesuai dengan undang-undang negara ini dan memberi kepentingan kepada rakyat terbanyak, yes, kita kena taat kepada pemimpin tersebut. Tetapi apabila dia sudah mula gelong, sudah mula mengeluarkan statement-statement yang kalau saya, ini statement seperti statement Taliban, kalau kita sebut situ kan marah pula. Seperti pemaksaan. Mana ada dalam sistem demokrasi kita boleh buat macam itu? Even walaupun kalau katakanlah dia kata ini cara Islam, ini bukan cara Islam. Cara Islam bukan paksa orang ni. Kenapa nak paksa orang? Ini yang jadi keliru. Sebahagian daripada orang PAS tak mau ikut usrah. Ini ketua-ketua ni pula, jadi kepala ni pula menceritakan sesuatu. Nampak hadiah awal dia keluarkan. Dulu dia cakap UMNO tu sesat, UMNO tu haram, UMNO tu bla 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 bla. Lepas tu kita baik dengan UMNO. Kita nak berkuasa. Tak jadi dengan UMNO pula, kita buat dengan PN pula. PN walaupun ada di sana mangkuk hayun segala macam, jijik punya kaki semua ada dalam tu. Tak apa. Kita yang penting kita kuasa. Tuan-tuan, berapa kali nak tipu rakyat ni? Berapa kali nak kena tipu ni? Berapa kali kita ni harus ditipu oleh pemimpin-pemimpin kita yang menggunakan lambang-lambang tadi. Bila nak bercakap ini, kita pakai serban, pakai jubah, pakai apa. Cakap, keluarkan Quran, keluarkan hadis. Tapi realitinya yang kamu buat ni bukan daripada ajaran Islam. Kamu paksa rakyat ikut kamu. Itu ajaran dari ajaran Islam. Mana ada? Tuan-tuan, kalau kita dengar kisah-kisah bagaimana hebatnya khalifah di zaman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat-sangat demokratik. Pandangan-pandangan rakyat yang di bawah ni didengar dengan baik. Sebab itu ada orang yang menegur Umar ketika Umar bercakap. Dia kata, kalau kamu cakap saja, kurang lebih bahasa gitu, kalau kamu cakap tapi tak buat, ini dia Umar, kata. Dia tunjuknya pedang, kata. Ini dia Umar. Cuba bayangkan, kalau katakan Umar itu tidak demokratik, bayangkan, pedang dia tunjuk depan dia. Dia khalifah, dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja. Tapi tak. Umar kata tidak. Maknanya dia dengar apa nasihat daripada rakyatnya. Jadi kenapa yang tiba-tiba PAS jadi tak boleh tak boleh langsung nak bertolak ansur ni? Dari mana ni? Kitab mana? Cuba cerita, kitab mana? Kitab kuning ke, kitab biru ke, kitab hijau ke, kitab... Cuba cerita, rakyat nak dengar pula. Dulu kita kata, RUU ni, ini Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Lepas itu, tukar balik. Kita kena perlahan-lahan sebab kita dah jadi kuasa. Bukan mudah kita nak laksana dan sebagainya. Bla, 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 bla. Rakyat kata, apa ni? Okey, tuan-tuan. Kalau kita nak bercakap soal integriti tadi, kalau sahabat saja memberi ruang kepada sahabat-sahabatnya yang lain untuk memberi pandangan, siapa Hadi Awang? Cuba tuan-tuan bayangkan, sahabat ni Khalifah Umar Al-Khattab memberi ruang kepada rakyatnya bercakap, menegur dia. Siapa Hadi Awang?
yang tak boleh ditegur, atau pemimpin PAS tak boleh ditegur. Saya malam ni nak fokus di sini saja, supaya apa? Supaya kita jelas, apakah ini ajaran Islam? Apakah ini yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini yang ditinggalkan oleh para sahabat? Sebab selalu kan mereka kata, oh ini dia dalilnya. Tanya ini dalilnya dan sebagainya. Kenapa nak diungkapkan hal-hal yang begini? Okey, jelas ya. Jelas. Tak ada langsung di situ, kalau kita kata, oh inilah contoh pemimpin Islam. No, this is not a pemimpin Islam. Ini bukan cara pemimpin Islam. Tengok mana-mana. Tuan-tuan, kalau katakan, sebagai contoh ya, ambil contoh yang terdekat. Bagaimana orang hormat dan sayang kepada Erdogan. Kenapa? Sebab Erdogan bercakap sesuai dengan rakyatnya. Erdogan bercakap membela rakyatnya. Erdogan bercakap kalau sekarang berlaku apa-apa di Gaza, Erdogan bercakap bagi pihak umat. Dia bercakap, ini Israel, kamu main-main dengan saudara kami di Gaza, kamu siap. Itu sesuai bahasanya. Pemimpin PAS sekarang ni kamu keluar kalau cakap macam tu. Apa salah? Oh tak ada, kita kena apa? Tak faham saya kadang-kadang saya tengok pemimpin-pemimpin ni. Erdogan berani. Kamu jangan menyesal, kata Erdogan. Kamu jangan menyesal sekiranya ada gerakan yang sedang kami lakukan. Itu bahasa politik. Ini nak menakutkan rakyat. Oh, kalau tak setuju dengan kami, tolong keluar. Ini apa punya standard ni? Tak tahulah saya, bila saya dengar apalah punya standard pemimpin PAS ni, nampak sangatlah jadi kelang kabut lah. Tak tentu hala, tak sedar diri betul. Dulu edar Tung Welo, ya lah ni suruh berhenti jika tak sokong dia. Rakyat pun tahu dah sekarang. Sokong PAS masuk syurga. Syurga apa? Tak betul tuan-tuan, ini tak betul tuan-tuan. Ya, saya bukan, maknanya pemimpin PAS dulu hebat. Kita kena akui pemimpin-pemimpin sebelum ni, termasuk Asri misalnya, termasuk juga Yusof Rawa sebelum ini, kemudian Ustaz Fadil Nur, kemudian Tok Guru Ni Aziz. Ini semua hebat, Masya Allah. PAS mendapat sokongan yang luar biasa. Tiba-tiba dapat ke Hadi Awang, orang lari dari PAS. Kenapa orang lari? Cuba ahli PAS bertanya, buat muhasabah, kenapa orang lari? Ingat cerdik ke cara macam ni bercakap? Ada orang walaun cakap, oh hebat, dia kata pemimpin kami ni, presiden kami ni hebat. Kalau bercakap, orang akan ulang cakap. Termasuklah tebuk atap. Tebuk atap tu dari Hadi Awang. Positif, tebuk atap. Aduh, kadang-kadang. Jadi tuan-tuan, bagi tahulah kepada teman-teman ahli-ahli PAS, nasihatlah Tok Guru jangan bercakap macam ni Tok Guru. Tapi kalau nak bercakap juga eloklah, nanti rakyat bagi hadiah lah. Hadiah bukan di hari raya, tetapi hadiah semasa pilihan raya. Eloklah PN ke Hamzah nak bercakap ganas-ganas sikit, biar dia orang cakap ganas-ganas dengan rakyat. Nanti kita bagi hadiah kepada mereka, campakkan mereka, tak payah dipilih lah. Rakyat bagi hadiah kepada mereka, hadiah bunga di pilihan raya. Jangan pilih lagi dah pemimpin ni macam ni tuan-tuan, ya. Cukup. Jangan pilih lagi dah pemimpin yang uhara macam ni. Okey?